Untuk berjaya dalam dunia trading, konsisten dan bertahan lama, kita perlu ada satu trading system yang perlu kita ikuti sepanjang kita trade sesuatu counter. Untuk video ini, saya akan kongsikan langkah demi langkah bagaimana membuat kajian analisis technical chart. So, semoga bermanfaatlah kepada rakan-rakan yang menontonnya. Langkah pertama dalam membuat kajian analisis technical chart adalah bermula dengan scan dan screen counter. Okay? Tanpa counter macam mana kita nak buat analisis? So, kita kena scan dan screen counter yang mengikut kita punya setup screener kita. Biasanya kita akan scan di TradingView lah. Sebab TradingView ni ada banyak function. Dia punya scanner pun memang powerful jugalah. Banyak yang kita boleh pilih dalam dia punya scanner dan screener. Saya dah share tentang scan counter dekat website saya ni lah, www.technictrade.com. Scan dan tekan search, akan keluar ni teknik scan dan screen counter dengan TradingView. Okay, klik pada tu, step by step macam mana nak buat scan dan screener menggunakan TradingView. Okay, satu lagi scanner boleh search 52 week high WH. Okay ni teknik trade counter breakout all time high dan 52 week high. Ini pun ada dikongsi tentang setting screener. Saya ada kongsikan video juga macam mana nak scan dan trade counter all time high dan 52 week high. Okay, seterusnya langkah yang kedua. So langkah kedua, bila kita dah dapat result screener tu, so buka chart, pastikan chart kosong, cuma ada candle dan volume saja. Juga dikenali sebagai naked chart. So dengan chart kosong yang ada candle dan volume saja ni, kita lebih mudah nak melihat chart pattern semasa dan juga potensi hala tuju gerakan semasa. So lebih jelas mata memandang. Dia ramai yang buka chart selalu dah penuh dengan indikator. Itu yang serabut tu. Bila chart penuh dengan indikator, buka-buka dah tak ada hala tuju. So mulakan dengan membuka chart kosong. Sebagai contoh yang dekat sebelah ni lah. Okay, seterusnya langkah yang ketiga. Langkah ketiga, garis trend line. Pastikan counter dalam fasa gerakan uptrend atau baru membuat pertukaran trend. Bila downtrend dia bergerak ke bawah, so tak kuat. Sideways lagilah menung. Kena cari counter yang uptrend. Baru ada kekuatan bullish dan baru lebih mudah untuk profit dan juga mengawal emosi. Okay, sama juga dengan trend line. Jasa juga trend line. Dekat website saya ni ada macam-macam. Just explore sahaja. So, apa itu trend line? Search trend line, nanti akan keluar apa itu trend line dan teknik trade trend line. Baca. Kalau uptrend, kita ambil point kat bawah. Kalau downtrend, kita ambil point yang di atas. So, boleh baca lah pasal trend line. So, seterusnya selepas kita mengesan kedudukan semasa counter, sama ada dia sedang uptrend ataupun downtrend ataupun sideways, baru kita boleh buat langkah yang seterusnya. Kalau counter sideways atau downtrend, letak tepi dulu. Pilih counter dalam list yang lain. Dalam list screener biasanya banyak counter. So kena check satu-satulah. Biasanya sort je, sort by volume. Cari yang volume paling besar. Mulakan kajian dengan counter yang volume terbesar. Sebab volume besar menandakan counter itu aktif. So lebih mudah untuk trade. Okay, seterusnya selepas kita garis trend line, kita lukis chart pattern. Chart pattern semasa. Jika ada pembentukan pattern reversal atau pattern continuation, lebih baguslah. Sebagai contoh, macam kat sebelah ni, chart pattern apa? Double bottom. Kita tahu line merah adalah neckline dia. So, sekarang harga dekat sini je. Belum sampai line merah. So, aras target dia adalah line merah. Dan bila dapat pecah line merah ni, dia akan buat reversal pattern.
akan bergerak lebih tinggi ke atas lah, membuat gerakan uptrend. So bila kita dah nampak chart pattern yang macam ni, lebih jelas kita nak membuat strategi trading kita nanti. Chart pattern pun ada juga dikongsikan di saya punya website. So pergi dekat blog ni, letak saja cursor, scroll ke bawah, ada chart pattern. So scroll akan jumpa teknik trade chart reversal pattern, chart continuation pattern, teknik trade dengan chart pattern, bolehlah baca semua. Seterusnya langkah yang kelima adalah garis aras support dan resistance, iaitu SNR. Kena pasti aras SNR yang kuat, aras support kuat kat mana, aras rintangan kuat dekat mana, dan juga aras penentu hala tuju. Hala tuju ni dia special sikit, sebab dia adalah aras penting untuk menentukan sama ada counter akan bergerak naik ataupun counter akan bergerak turun. So kena tahu juga tentang aras penentu hala tuju. Untuk support resistance pun sama, macam biasa SNR. Macam-macam ada kat website ni. Tu. So bila search SNR, pilih yang cara mudah kenal pasti dan menggaris aras sokongan dan rintangan. Di sini saya dikongsikan tentang SNR, kenali keluarga SNR. Dan juga saya ada share satu video. Cara mudah menggaris aras sokongan dan rintangan. Tonton video ni. Panjang tak lah, 43 minit lebih kurang. Dan boleh juga tonton video moving average sebagai aras sokongan dan pantulan. Banyak yang boleh dipelajari dari website trade.com. Seterusnya, daripada SNR yang kita dah buat, kita sediakan trading plan. Dekat mana entry price, support kat mana, cut loss kat mana, resistance, macam yang dekat sini lah contoh. Aras target kat mana, macam ni kan. Bila dia breakout R ni, so kita boleh cari entry kat area sini. Aras R penentu hala tuju yang warna hitam ni 315. So support adalah 315. Bocor 315, kena cut lah. So kita boleh set lah 1 sen atau 2 sen daripada support, bocor kena cut. Macam ni saya letak 2 sen, 295 kena cut. So resistance boleh tengok kat atas ni. Dan ada line merah aras target. Aras target ni adalah aras puncak. Aras puncak juga merupakan aras penentu hala tuju. Biasanya bila sampai puncak, kalau dia reject, ada potensi untuk junam, atau membuat retracement atau buat pullback. So kita boleh secure profit terlebih dahulu. Sama juga, semua topik, semua step, semua langkah boleh belajar dekat website saya ni. Sesaja trading plan, dia akan keluar trading plan dan trading strategi. Fahami tentang arah sokongan, rintangan, trading plan dan arah sebutan. Boleh baca. Contoh trading plan, trading strategi. Di sini ada trading plan dan strategi. Kalau fahami arah sokongan, rintangan, di sini pun boleh baca. Ada banyak penerangan kat sini. Semoga bermanfaat. Boleh godek-godek website ni. Ada macam-macam ada kat dalam website ni. So seterusnya dah siap semua, baru kita kenal pasti signal belian. Kadang-kadang dia fake. Nampak macam strong, candle hijau. Tapi besoknya merah. So untuk itu kita kena kenal pasti dan confirmkan signal belian. Oleh itu kita boleh guna beberapa indikator sebagai bantuan dan pengesahan signal. Contoh macam ni, contoh ni kan. Counter berlega-lega di atas garis samping, iaitu MA 21. Volume makin sikit dan keluar candle hijau dan dengan volume breakout. Melepasi aras MA 21. MACD pun dah nak bersilang. So secara teorinya candle ni ada signal belian. So boleh tarik SNR lah kat situ. Dan boleh juga masukkan indikator RSI nak tengok momentum. Boleh letak indikator Bollinger Band untuk tengok dia punya band. Dan juga indikator-indikator yang lain lah yang biasa guna. Saya tulis tentang indikator jugalah dekat saya punya website ni.
banyak boleh dirujuk dekat website. Yalah. Okay. Bila search indicator, dia akan keluar banyak ni. Scroll ke bawah. Pilih penggunaan indikator dalam analisis chart. Ni kan. Contoh penggunaan indikator dalam analisis chart. Satu lagi boleh tengok dekat kumpulan indikator. Just klik di situ. Fungsi kepentingan dan kumpulan indikator chart. Boleh tengoklah sini. Moving average ada apa, biaya indikator, momentum indikator, okay, oscillator indikator, price volume indikator, trend indikator. Ramai yang salah sebab guna banyak indikator tapi indikator yang lebih kurang sama. So tak ada function juga lah. Seterusnya langkah yang ke-8, iaitu langkah yang terakhir. Sediakan trading strategi. Trading strategi ni merangkumi semua yang kita dah buat sebelum ni lah. Step 1 sehingga step yang 7 tadi. Termasuklah trading plan. Tentukan lokasi entry terbaik menggunakan SNR dan juga dengan bantuan indikator. Okay. Exit plan kat mana? Bagaimana nak hold? Boleh try guna trend line ataupun moving average untuk teknik swing dan hold. Selagi tak patah trend ataupun selagi tak bocor moving average, bolehlah swing atau hold. Lokasi exit macam yang saya explain sebelum ni, arah-arah puncak dan arah-arah penentu hala tuju. Arah puncak dan arah penentu hala tuju adalah lokasi exit. Itu juga dengan arah target dan juga dengan buat kiraan risk reward ratio. Risk reward ratio ni pentingnya untuk kita tengok adakah berbalik untuk kita beli counter tu. Biasanya risk reward ratio yang terbaik adalah 1:3. 1 risk 3 reward. So kita kena entry dekat dengan tapak jauh dengan resisten lah. Contoh kita masuk bila dia breakout arah rintangan 3%. So kita entry dekat 0.305 atau 3.10. Kita tahu bocor 3%, kita kena cut. So macam tu kita entry dekat dengan tapak. Dan kita boleh tengok dia punya resisten. Resisten kalau dekat 34 atau 35 tu baru berbaloi. So adalah dalam 1 risk 3 reward. So saya share satu counter contoh untuk trading strategi. Contohnya counter ni. Kita tahu sini R dia. Okay. So kalau arah penentu hala tuju dia contohnya R ni lah 40 kan. Lepas tu dia ada R415. So bila dia breakout dekat sini dan kita nampak dia masih di atas moving average yang biru ni. Okay. So ini adalah entry yang terbaik kan. So kita boleh try entry atas 415 lah. Mungkin 42 atau 425 kat sini kan. Dan kita dah siapkan garisan SNR kita kan. Tarik. Sampai sini nampak macam dah tinggi sebab dia punya kenaikan terlalu sharp. Bila kenaikan terlalu sharp dan reject R, 4 kali waktu reject, so kita boleh exit kat area sini lah strateginya. Dan kita tunggu bila dia jatuh, dia pantul dekat arah-arah support kita dan juga ataupun dia pantul dekat arah moving average kan. Kat area sini, macam ni dia buat pattern, candle pattern morning star, reversal candle. So ada potensi untuk dia pusing balik di atas. So boleh jadi entry ke area sini. Okay. Entry area sini, strateginya dia perlu lepaskan arah sini. So kalau kita masuk sini, kita kena berhati-hati area sini. Kalau dia reject, kita boleh secure profit dulu. Sebab apa? Sebab takut ada potensi double top. So bila kita dah ada strategi macam tu, kita punya trading lebih tenang lah. Dan lebih banyak profit lah. So bila dia sampai area dekat sini, ada reaction tapi candle hijau. Candle hijau masih kuat dan tak bocor 635. So strateginya kalau bocor 635 memang confirm double top lah. Tapi bila dia breakout saja ni, jadikan arah 960 sebagai R kuat. So, naik dia akan buat puncak yang seterusnya. Sebab kita tahu counter uptrend dia akan buat higher high, higher low. So ini higher high. Secara teorinya dia akan cari higher high yang baru. Okey, dia pergi sini. Arah target
80 sen tu. 80 sen. Nampak banyak betul reject. There's something wrong somewhere tu kan. Okay. Kalau kita tarik trend line pun, intermediate trend line, sini dah patah. So secara teori untuk trading strategi kita tu, sini kita kena exit. Okay. Sebab sini dah reject banyak kali, merah, merah, merah. Nampak dia dah reject, 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 merah, 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 bocor. Naik balik pun reject. So aras 80% tu sangat kuat. So kita exit kat sini. Entry kat sini. Nampak tak dia punya jauh. Apa jadi kalau kita tak exit? Oh, dia test balik. Bila kita tak exit, ni naik balik. Oh, lepas tu, alah, kalau lah tak jual. Kan? Kalau masih hold kan, mana tahu dia pergi naik atas lagi. Kan? Tapi untuk apa strateginya, kalau entry kat sini pun, sini R. Tak jauh. Sini entry, sini R. Nampak tak sebatang merah? Untuk strategi kat sini tu, untuk entry sepatutnya kena lepas atas 80 sen. Pecah 80 sen baru ada entry. Macam ni dia dah pecah tapi merah. Ini bahaya. Bila pecah dah merah, bocor. Itu kena hati-hati. Sebab apa? Sebab dia tak berjaya melepasi aras penentu tuju keras kita ni. 80 sen ni. Dan dia reject banyak kali dah. Satu kat sini reject, sini reject, sini reject, sini reject, sini reject dan sebatang merah. Itu tanda-tanda dah habis nyawa lah tu. Tu dia. Oh, tu dia. Kalau dah sangkut. Tu dia. Habis. Sebab tu kena ada trading strategi dan tahu di mana aras keras penentuan tuju. Macam ni penentuan tuju dia kat sini lah. Area sini. Kena lepas baru sambung naik. Kalau tak lepas kena lari laju. Tak jadi. Nanti dia bocor. Sebab kita tahu dia dah banyak kali reject aras tu. So ini adalah puncak terkeras bawah sini. Puncak terkeras bawah sini. Janganlah berharap lagi dalam macam ni. Sini pun dah patah intermediate trend line. Kalau kita tarik lagi satu intermediate trend line dari sini bawa sini. Sini pun patah. Sini pun patah. So selamat tinggal lah. Dia punya confirmation patah tu bila dia bocor moving average yang ni biru ni. Sekejap saya padam semua dulu. Ni clear. Bila dia bocor sini confirm lah. Confirm ini MA 50 Bila dia bocor je MA 50, memang dia balik cari di MA 200. Bocor MA 200 lagi jatuh bawah. So, semoga sedikit sebanyak nampak idea lah bagaimana nak buat trading strategi. So, begitulah sedikit bagaimana nak buat kajian analisis chart langkah demi langkah. Kena ada trading system macam tu, baru kita lebih mudah nak trade. Kita punya trade lebih ada hala tuju dan emosi akan lebih terkawal. Dan juga emosi akan lebih stabil lah. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jemput lawat saya punya website ni. Ada macam-macam perkongsian dekat website ni. Rugi kalau tak godek-godek. Satu lagi kalau nak join kelas, boleh join kelas setup penerangan. Dan kalau nak berminat nak belajar saham secara one to one, personal coaching, just klik pada personal coaching ni, nanti akan keluar penerangan dan maklumat lanjut lah. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di video yang akan datang.